untuk membangunkan Parlimen Besut itu sendiri. Jadi bila bercakap mengenai pembangunan di Besut, ya, saya letakkan Besut, Terengganu itu sendiri, apa perbezaan dari dulu dan juga sekarang, Datuk Seri? Ya, salam dulu lah. Bulan puasa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jika kita datang daripada Kuala Lumpur, kalau kita naik kereta, selepas kita masuk ke Terengganu, Jangan Jabu, kita melihat lebuh raya baru. Ya. Jadi ia boleh memendekkan perjalanan daripada Kuala Terengganu lebih sejam setengah ke Kuala Lumpur. Itu kalau berkereta. Kalau dengan kapal terbang, kita lihat lapangan terbang baru. Itu dengan kapal terbang. Kita lihat dari segi komunikasinya telah bertambah baik. Tak kira stadium yang dibangunkan. Dari segi pendidikan juga mustahak. Kerana kalau dahulunya tidak ada universiti Terengganu, juga adanya college university. Selepas 2004, kita lihat ada Universiti Malaysia Terengganu, UMT. Ada UNIZA, yang dulunya Universiti Terengganu dari Universiti Darul Iman, sekarang UNIZA. Dan ketiga Universiti UiTM. Okey. 3 universiti daripada kosong, 3 universiti. Itu dari segi pendidikan. Tak kurang juga dari segi pembangunannya, taman ilmu. Kampus katakan UiTM baru yang dibangunkan Bukit Besi, pembangunan ekonomi. Dan yang paling mustahak yang saya katakan merupakan cabaran kepada saya daripada dahulu lagi ialah bagaimana kita mengubah pemikiran orang Terengganu itu sendiri. Okey. Orang Terengganu boleh kata dahulu dia katakan tiada halangan, hanya harapan, hanya impian. Jadi tidak ada halangan bagi mereka. Apa juga rintangan yang mereka boleh yang ada, tidak ada halangan bagi mereka. Inilah membuat kita lihat pencapaian dalam bidang akademik yang terus meningkat di negeri Terengganu. Okey. Jadi terima kasih jugalah sebenarnya bagi pihak dialog kerana Datuk Seri sendiri membenarkan ini adalah kediaman Datuk Seri, ya, yang indah ini. Jadi terima kasih juga Datuk Seri kerana membenarkan kami 20 tahun yang lalu. Ya? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, tapi masih utuh, masih gagah lagi rumahnya yang dipelihara dan mengekalkan ciri-ciri tradisional. Jadi kita bercakap juga mengenai taraf ekonomi penduduk dan Terengganu sendiri masih status kemiskinan tu masih ada. Jadi bagaimana usaha kalau kita merujuk kepada Besut itu sendiri, Datuk Seri? Ya, kalau kita lihat ramai penduduk ialah nelayan. Kalau sebelah pantai ini, kalau Besut nelayan, Kota Putra nelayan. Di sebelah pendalamannya ialah petani. Jadi kerajaan sedang mewujudkan infrastruktur pertanian. Infrastruktur nelayan. Katalah untuk mengatasi isu nelayan, terkemudian ini telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri peruntukan sebanyak 250 juta ringgit, suku bilion, untuk memastikan nelayan-nelayan tidak ada halangan untuk menjalankan kerja-kerja mereka untuk ke laut, untuk menangkap ikan. Satu, untuk petaninya ada ketara, untuk memastikan hasil padinya meningkat daripada 3 tan, 4 tan, 5 tan per hektar, dah naik sampai hingga 6, 7, 8 tan satu hektar. Tapi masih lagi saya katakan, kalau kita bercakap tentang kemiskinan, asasnya masih lagi pemikiran itu sendiri. Inilah yang perlu dibina, perlu diasuh, agar kita merasakan asas kemiskinan bagi saya masih lagi kemiskinan minda. Minda itu perlu diasuh dan dipupuk. Dan lantaran itu saya melihat Datuk menekankan aspek pendidikan itu sendiri dengan konsep ataupun pembelajaran ulul albab. Jadi Datuk sendiri sebagai Menteri Pendidikan, jadi bagaimana agaknya konsep ulul albab ini akan Datuk praktikkan bukan saja untuk Terengganu, malah di peringkat nasional itu sendiri? Kalau kita lihat konsep ulul albab itu berteraskan kepada Al-Quran. Yang kita panggil Quranik. Asas apa juga dilaksanakan orang Islam, ia perlu berasas kepada Al-Quran itu sendiri. Keduanya ialah ensiklopedik. Ensiklopedik di mana ianya berasaskan kepada ilmu. Ilmu yang multidisciplinary, ilmu yang juga mengasaskan agar kita mengetahui banyak bahasa. Dan ini bukan hanya kita, kalau dia hebat dalam fiqh, mereka juga hebat dalam kimia, hebat dalam syariah, hebat juga dalam katakanlah dalam biologi sama kimia kan, dalam astronomi, dalam matematik. Dahulu pun kita mempunyai pujangga akademisian yang hebat dalam 20 bidang, bukan hanya dalam bidang agama tapi dalam bidang sains dan teknologi. Ketiganya ialah nilai ijtihadik, iaitu kreativiti, inovasi yang ada dalam sekolah sekarang ini ialah high order thinking HOTS. Adapun berfikiran paras tinggi yang ada. Jadi jelas
kita lihat yang ada sekarang ini, pemerhati-disiplin pun ada dalam sekolah pendidikan sekarang ini. Ijtihadi pun ada pemikirannya, ada dalam pendidikan masa kini. InsyaAllah kita akan gabungkan agar kita boleh melahirkan pelajar-pelajar yang insan kamil. Ataupun dalam perkataan besok kita panggil Az-Harvard. Okey. Azhar dan Harvard digabungkan bersama. Okey. Jadi bagaimana Datuk kalau dengan kepelbagaian kaum negara kita ya, dengan masyarakat China, India dan pelbagai kaum-kaum lain. Jadi bagaimana kalau konsep ulul albab tu cuba diterapkan kepada kaum-kaum lain juga? Boleh konsep Quran itu boleh diterapkan kepada konsep kepercayaan kepada Tuhan. Perkara pertama dalam buku negara kita. Jika semua percaya kepada Tuhan, tak adalah yang terkeluar. Kalau kita tidak ada kepercayaan, kerohaniannya tidak jelas, tidak mantap, berlakulah gejala-gejala sosial. Dan yang keduanya, ensiklopedik itu berdasarkan kepada ilmu, memang setiap bangsa memerlukannya. Dan ijtihadi katakanlah dari segi pemikirannya, setiap bangsa memerlukannya. Jadi dia boleh dirangkumkan dengan baik dalam sistem pendidikan kita. Jadi sehingga sebaik saja Datuk mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Pendidikan. Jadi bagaimana dengan konsep status untuk konsep ulul albab ni untuk diterapkan dalam mungkin sistem pendidikan kita? Bagaimana statusnya, peringkatnya? Kita lihat dalam konteks yang agak berbeza sedikit lah, kerana kita ada plan perancangan pembangunan pendidikan PPPM yang mempunyai konsep-konsep yang agak sama sebenarnya. Agar kita hanya katakanlah bukan hanya didedahkan dengan apa yang ada dalam buku, tapi mereka juga diminta untuk pembelajarannya lebih luas daripada itu. Sebab itu kita menggunakan konsep bestari.net, yang mana pembelajarannya ilmunya bukan hanya daripada bilik darjah semata-mata. Dia boleh melihat internet, boleh membaca yang lain. Dan saya katakan tadi, pemikiran aras tinggi juga menjadi satu mata pelajaran yang berasaskan daripada rukun negaranya kepercayaan kepada Tuhan. Ianya selaras sebenarnya. Tapi tadi lebih dalam bentuk untuk orang-orang pelajar-pelajar Melayu Islam, ini bentuk keseluruhannya. Okey, dan kita juga mengetahui daripada hasil daripada PR yang lalu, kita nampak dari segi penggabungan kementerian antara Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Pelajaran, dan terhasillah Kementerian Pendidikan. Malah dalam Parlimen juga banyak didebatkan mengenai kementerian yang baru ini. Jadi bagaimana Datuk Seri sendiri melihat perkahwinan antara KPT dan juga Kementerian Pelajaran ini? Pergabungan. Dia banyak mendatangkan kebaikan. Kerana apabila kita bercakap tentang pendidikan, dia bukan hanya pendidikan sekolah semata-mata. Pendidikannya menggabungi daripada persekolahan, pra-persekolahan, sehingga mereka mendapat kerja, dan selepas daripada itu, daripada buayan hingga ke liang lahat, talabul ilmi minal mahdi ilal lahad. Dia spektrumnya, spektrum lifelong learning itu jelas ada. Jadi sekarang sudah tidak ada sekatan untuk profesor-profesor daripada universiti untuk turun ke sekolah. Dalam katakanlah dalam program pemikiran aras tinggi, kita lihat profesor daripada USM brain science, yang neurologis, yang belah otak ni turun ke sekolah-sekolah mengajar dalam program brain B-nya. Apakah bentuk otak, apakah bentuk pemikiran yang harus ada. Ini jelas dalam memperkasakan bahasa Inggeris. Lecturer, pencerah-pencerah dia yang memang fasih berbahasa Inggeris, yang Oxford punya English lah, turun ke sekolah-sekolah mengajar pelajar-pelajar bahasa Inggeris. Jadi penggabungan ini banyak mendatangkan keuntungan. Dan juga ada bahagian-bahagian, kalau ada dua bahagian, kalau dahulunya ada bahagian kedua kementerian, sekarang hanya satu bahagian. Jadi banyak juga penjimatan kos. Yang saya lihat ini satu tindakan positif kerajaan yang baik untuk negara. Okey, baik Datuk Seri. Dan juga bagi anda yang berada bersama dengan saya secara langsung pada malam ini, sebentar nanti saya akan buka lapangan untuk mengajukan soalan kepada Datuk Seri, dan bagi anda yang berada di rumah juga boleh hubungi saya selepas kita kembali dari berehat. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dialog.
Kembali bersiaran langsung dari Jetih Besut, pastinya dalam rancangan dialog pada malam ini. Jadi terima kasih kepada anda yang masih setia bersama di kediaman Yang Berhormat Datuk Seri Idris Yusof, dan terima kasih juga kepada Datuk Fuad kerana turut hadir pada malam ini. Pengarah jasa, terima kasih, dan saya nantikan panggilan anda untuk berinteraksi terus bersama Yang Berhormat Datuk Seri, dan pastinya juga Datuk Seri pada 2004 selepas BN mengambil alih Terengganu. Jadi apakah perubahan spiritual, perubahan fizikal yang kita nampak, dan saya nak kaitkan juga sebentar nanti dengan PRK Kuala Besut itu sendiri. Saya dah jelaskan tentang perubahan fizikal tadi, daripada lebuh rayanya, daripada lapangan terbangnya, daripada bangunan-bangunan universitinya, dan dari segi perubahan semangat tadi, semangat bahawa tidak ada halangan, hanya impian. Dari segi kerohaniannya, ulul albab ni saya katakan tadi ialah merupakan perubahan spiritual. Kalau dilahirkan dalam sistem Terengganu sendiri, kalau jika dilahirkan melalui sistem sekolah imtiaz, ataupun dalam proses imtiazisasi, itu perkataan baru, imtiazisasi, di mana pelajar-pelajar bukan hanya faham, mempunyai akademik yang hebat, tapi juga memahami Al-Quran. Bukan hanya boleh membaca, boleh menghafaz, tapi boleh menghayati nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Kita akan melahirkan satu masyarakat yang hebat, mungkin sekarang, bukan sekarang, 20 tahun, 30 tahun akan datang, satu generasi, mungkin tak satu generasi, 2 generasi akan datang, kita melihat kehebatan sebuah negeri itu. Tapi dia makan masa, dia tak nampak besok, tak nampak. Pelajar-pelajar ini akan kembali, kalau kita katakan, sasaran saya, kita memerlukan 1000 pelajar-pelajar begitu sebulan, setahun. Jadi mereka keluar negara, mereka dalam negara dan keluar negara, mempelajari ilmu yang begitu hebat, daripada seluruh dunia, sama ada ke Oxford, ke Azhar, ke Madinah, ke mana, dan mereka pulang. Mereka inilah yang menjadi para akademik, pujangga, saintis yang hebat. Mereka ini akan melahirkan generasi yang seterusnya. Generasi yang dilahirkan itu, satu generasi daripada generasi sekarang ini, akan menjadi satu generasi yang amat hebat. Jadi disitulah kehebatannya daripada pengisian yang telah pun direncanakan oleh kerajaan negeri, malah kehebatan itu juga diisi oleh kepimpinan yang sedia ada daripada Menteri Besar, malah daripada Datuk Seri sendiri, malah kepada, kalau kita merujuk di Kuala Besut itu sendiri, adalah kepada mantan ataupun Allahyarham sendiri yang telah pun meninggal dunia, dan sekarang ni dengan bakal calonnya. Jadi bagaimana Datuk melihat ciri-ciri kepimpinan itu sendiri, pentingnya seorang pemimpin yang berwibawa dalam menerajui suatu kawasan, seterusnya negeri dan juga negara? Ya, kadang-kadang kita perlu melihat, mencari pemimpin yang mempunyai pandangan jauh. Yang saya katakan tadi, kalau nak melahirkan mereka-mereka yang berciri ulul albab ini, memerlukan hampir 2 generasi. Satu generasi tak cukup, satu generasi 30 tahun. Kadang-kadang apa dia kata buat ni, betul tak betul ni, banyak soalan yang akan timbul, dan memerlukan kesabaran, ketabahan dalam kita cuba mencapai cita-cita tersebut. Dan ini akan memerlukan pemimpin yang mempunyai visinya jauh, pemimpin yang berpendidikan, bukan hanya pemimpin yang hanya biasa. Kita tak nak memburuk-buruk ke siapa sebenarnya, tapi ciri-ciri inilah ciri-ciri yang perlu ada kepada pemimpin-pemimpin yang kita nak pilih. Berpendidikan, mempunyai moral yang tinggi, nilai-nilai moral yang tinggi, bukan hanya. Dan sebab tu kita lihat ciri kita ni, anaknya ustaz orangnya, akademiknya jurutera. Kita lihat, bukan hanya itu juga muda. Tak 30, tak 40 tahun lagi. 37 tahun. Kalau saya dahulu menjadi ahli parlimen dah 40 tahun. Dah kat tua di 3 tahun lah. Taklah tua sangat masa tu, sekarang dah tua lah. Jadi ciri-ciri inilah yang dikatakan, kalau dahulu dikatakan winnable candidates. Jadi ciri-ciri semua ada. Orangnya muda, pengetahuannya baik, dan akhlaknya baik. Jadi calon ni payah nak cari package yang lebih baik lah bagi saya sebenarnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana pemimpin ataupun Presiden Parti yang memilih calon tersebut. Dan saya juga dapat tahu bahawa UMNO juga wanita khususnya memberikan sokongan yang padu. Jadi saya beri peluang untuk wanita bahagian Besut untuk mengajukan soalan kepada Datuk Seri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Engku Naimah Engku Taib, Ketua Wanita UMNO bahagian Besut. Yang pertama, tahniah kepada Datuk Seri kerana telah dilantik sebagai Timbalan Pengarah Pilihan Raya Kecil Dun Kuala Besut kali ini, dan kami di Besut cukup bangga. Yang pertama kerana
diri Datuk sendiri sebagai bapa gelombang biru. Kemudian dari sudut pendidikan pula, beliau ialah bapa kepada konsep ulul albab. Banyak bapa. Dan juga bapa kepada branding imtiaz itu sendiri yang sangat kita kagumi. Namun di sebalik itu kita wanita berharap agar sebagai Menteri Pendidikan 2 supaya Datuk dan juga geng-geng Datuk boleh bawa orang-orang yang hebat-hebat lahir daripada hasil pendidikan negeri Terengganu ini untuk balik berkhidmat di negeri Terengganu, untuk memberi kita lebih impak kepada pendidikan negeri Terengganu sendiri. Dan 10 tahun lepas apabila Datuk meletakkan branding imtiaz, apabila kita berjalan orang akan tanya, oh imtiaz bermula di Terengganu masa Datuk jadi Menteri Besar. Jadi kita turut bangga kerana hasil dari imtiaz ini kita sudah mula nampak. Soalan yang kedua ialah tentang pilihan raya kecil Dun Kuala Besut. Kami wanita bergerak di belakang Datuk dengan laungan gelombang biru dan Kuala Besut bertambah biru, dan kita bergerak tanpa rasa penat untuk 12 hari kempen untuk memastikan pilihan raya kecil ini tetap milik kita. Cuma yang sedikit kita risau ialah tentang golongan muda. Adakah Datuk sendiri sebagai Timbalan Pengarah Pilihan Raya melihat sokongan lebih baik untuk pilihan raya kecil kali ini? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk. Ya, pertama nak bawa balik mereka yang hebat. Sebenarnya tak ramai orang tahu di Besut ni Panglima Tentera Udara orang Besut. Panglima Tentera Darat pun orang Besut. Saya berbuka puasa dengan mereka tadi. Dua-dua orang Besut. Mungkin orang Besut ramai tak tahu lagi ni. Jadi mereka dah dibawa balik tadi. Okey, dah balik dah. Dan ramai lagi akan dibawa balik insya-Allah di bawah dalam bawah Kementerian Pendidikan. Yang keduanya berhubung dengan golongan muda. Sebab tu calon muda. Ya. Kalau orang kata alah tua calon, tak ada sekarang ni. Daripada 17,000 yang layak mengundi, 50% adalah di kalangan orang muda. 55% adalah di bawah 40 tahun. Jadi kalau banding calon pun kita dah menang. Banding umur calon dah menang. Jangan kira lain lah, jangan kira kemampuan akademik, jangan kira keluarga yang baik ataupun tidak. Itu pun dah menang. Jadi kalau golongan muda, mahu orang muda, pemikiran muda, dan jelas mereka akan memilih calon Barisan Nasional yang kita panggil orang muda. Orang muda. Tapi apa yang diberikan oleh khususnya Barisan Nasional kepada golongan muda, khususnya untuk di Kuala Besut sendiri? Okey. Asasnya kerjaan. Okey. Kita lihat ini orang tidak melihat dengan cara yang objektif. Orang bertanya, apakah pembangunan yang boleh dibangun? Kita lihat. Kemudian ini bawa Allahyarham Dr. Hamad sendiri, kita lihat kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, kita melihat marina jeti yang hebat. Kerana Kuala Besut merupakan bukan hanya pekan nelayan tapi juga pekan pelancongan pulau perhentian. Satu dari pulau-pulau yang terhebat di dunia, pulau perhentian ni. Ramai orang tak faham, tak tahu juga ni. Terhebat. Saya bila melihat tempat-tempat lain baru saya tahu bahawa pulau perhentian memang cantik dengan terumbu karangnya sebagainya. Kita lihat juga bangunan-bangunan SADC, PMIT yang telah dibangunkan. Kita lihat keadaan pasarnya. Kita lihat perkara-perkara banyak kemudian ini telah dibangunkan oleh Allahyarham sebenarnya. Dataran Kuala Besut yang menggambarkan bahawa Kuala Besut boleh membangun. Dan kita melihat kalau itu kita kata adakah kerajaan yang nasional boleh membangunkan Kuala Besut sebaik apa yang dilaksanakan oleh kerajaan Barisan Nasional. Kita tahu pemimpin Barisan Nasional. Datuk Seri Najib. Siapa pemimpin PAS, Hadi Awang. Kita banding dua ini pun, siapa yang boleh membawa pembangunan sama ada Najib ataupun Hadi. Jelas mengatakan, pada balik pada Najib, jelas mengatakan jika orang muda mahu peluang pekerjaan, jika orang muda mahu pembangunan, jika orang muda mahu ulul albab, tidak ada pilihan bagi mereka ialah Barisan Nasional itu sendiri. Okey, saya mengikuti juga apa yang berlangsung di Parlimen. Malah seorang ahli Parlimen dari Kepong telah menyatakan kerajaan Malaysia Nasional ini seolah-olah pandai berminyak air, yang dikatakan pandai memberikan satu habuan itu sendiri. Tapi kalau dalam konteks ini, apa yang boleh Datuk nyatakan? Habuan macam mana tu? Pandai berminyak air, memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi untuk dalam konteks PRK ni, menawarkan peluang pekerjaan, menyediakan, cuba memperdalamkan muara sungai, kemudian aktiviti pecah tanah untuk pembinaan sekolah 30 bilik darjah, seolah-olah memberikan satu habuan untuk rakyat terus memancing undi. Jadi apa komen Datuk dalam hal ini? Biasalah, itu parti lawan. Tiada yang betul. Kalau kita tak buat, kita tak berapa apa kerajaan buat.
apa ni, Muara Tohor tak dalam. Takkan kerja tak boleh buat apa ni, breakwater. Takkan kerja tak buat sekolah. Bila buat sekolah, tapi kenapa yang dipertikaikan, kenapa ketika pilihan raya itu sendiri? Bila PRK tu... Bukan, dia dah lama ni, kebetulan Perdana Menteri turun, projek breakwater ni pun dah lama. Yang ini juruterus wanita pun dah bising di sana. Juruterus yang inilah yang dia design breakwater ini sebenarnya. Ya kebetulan sekarang tu tumpuan sikit. Ya, mungkin disegerakan sikit. Bukan projek lama macam sekolah Alupro, bukan projek dah ada dalam rancangan Malaysia ke-10 semua sekali, bukan perkara baru. Dah in the pipeline. Cuma ialah oleh kerana pilihan raya ni di pengumuman dibuat semasa. Bukan kata semalam punya afterthought. Semalam ada keluar ni sekolah, tanah ada, tak ada. Dia tak boleh gitu. Dia pembangunan ni dia memakan masa. Cuma mungkin tercepat sedikit lah mungkin oleh kerana adanya pilihan raya. Jadi mungkin ada soalan yang seterusnya. Silakan, soalan kedua. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Soalan yang pertama, satu soalan saya nak tuju kepada Datuk Seri. Itu di mana, ke mana Datuk Seri akan bawa apa ni, dan selaku Menteri Pelajaran 2, Manhala 7 pendidikan. Terutamanya di Besut dan di Terengganu. Itu saja. Terima kasih. Okey. Untuk pendidikan. Ya, pertamanya dalam konteks negara. Kalau menteri itu konteks negara dulu, jangan konteks Besut dulu. Kalau tidak jadi Esko. Esko jadi negeri dulu. Kalau tidak jadi, kalau Besut dulu jadi adun saja. Kita melihat dalam mesyuarat kabinet yang pertama, Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan kita akan menjadikan Malaysia sebuah negara yang hebat. Make Malaysia great. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kerana itulah tugas kita sebagai menteri-menteri untuk pastikan negara kita ni hebat. Jangan negara kita orang duk pelekeh ya. Itu tak kena, ini tak kena. Ini saya teruja. Dan untuk hebatnya sebuah negara itu perlu ada sistem pendidikan yang hebat. Sebab itu kita pastikan dalam PPPM, Plan Strategi Pendidikan Negara ini, nak pastikan peranjakan kedudukan sistem pendidikan kita ini pada tahun 2025 akan menjadi 1/3 yang terbaik di dunia. Itu dah ada perancangan yang teliti, apakah inisiatif yang perlu dibuat, bila perlu capai inisiatif tersebut. Ini jelas bahawa kita akan pastikan bahawa apa juga program yang kita laksanakan, kita jadikan sistem pendidikan Malaysia ini yang 1/3 teratas di dunia pada tahun 2025. Itu untuk Malaysia keseluruhannya. Memanglah saya dari Terengganu, saya nak lihat orang Terengganu hebat. Jadi juga kita akan tak pastikanlah orang Terengganu ketinggalan lah. Apalagi orang Besut pada tempat lahirnya saya. InsyaAllah kita akan Besut pun tak mudah lah dengan saya kata imtiaz jadi satu buah mulut. Satu branding juga. Branding. Orang tak cakap lagi proses imtiazisasi tadi. Itu satu perkara baru lagi. Mengulu albab ni. Konsep-konsep Azhar dan Harvard dicantumkan, kedua-duanya melihat kehebatan pelajar-pelajar itu. InsyaAllah kita akan dilaksanakan. Jadi satu wawasan yang cukup besar sebenarnya. Jadi diharapkan bagi warga Besut, khususnya Terengganu dan juga Malaysia amnya, inilah antara yang telah akan dibawakan. Jadi dalam kita bicarakan mengenai PRK ini juga Datuk ya, kebimbangan yang pastinya ada di kalangan warga rakyat Terengganu adalah mengenai usaha ataupun kempen 16-16 yang dicanangkan oleh pihak Pakatan. Jadi bagaimana Datuk melihat kempen 16-16 yang cuba untuk mereka raih ini? Ya, kita dalam nak melihat kempen tersebut, adakah dia realistik ataupun tidak, satu perkara. Kerana kita baru lepas pilihan raya 2 bulan yang lalu. Dan kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan yang lalu bukannya kecil. Kemenangannya ialah 2,434. Bukan kecil, bukan 500, bukan 1,000. Kalau 1,000, lebih kurang pada 1,000, itu pun kadang-kadang makan masa 1/4 pilihan raya, 4 tahun, 5 tahun. Ini baru 2 bulan dan kemenangan majoritinya 2,434. Agak susah lah. Saya tak boleh kata mustahil, agak susah untuk mereka mencari undi tersebut untuk mereka menang. Tapi kalau berlaku, ia tidak akan menguntungkan rakyat. Kerana kerajaan pusat masih lagi Barisan Nasional. Dan kerajaan jadi terumbang ambing dengan 16-16.
Bila kerajaan 1616, keputusan susah untuk dibuat. Bila keputusan susah untuk dibuat, jadi rakyat juga yang susah. Jadi saya menyerulah, tidak ada untungnya. Satunya, kita fikir pun benda yang payah nak berlaku. Kalau andailah saya besok bawa Ferrari, macam seorang ustaz tu katalah, andailah, payahlah kita sekarang bawa Portosaga. Kalau kita dah bawa Mercedes, andai tu nampak lebih sikit. Ni dah bawa Portosaga nak pergi ke Ferrari, payah sikit. Sebab itulah satunya, ianya agak susah untuk dicapai. Kena difaham satu. Keduanya, kerajaan pusat Barisan Nasional. Kita menang bukan sikit, 133 banding 89. Ini satu hal. Kita merungut, mengapa hanya 133? Saya jumpa dengan seorang Australia. Dia kata, Allah, Datuk Idris, dia kata, there's nothing wrong with you. Tak ada masalahnya kita ni, dia kata. Di Australia, sama banyak. Besok tukar kerajaan, lusa tukar kerajaan boleh. Kita 133, 89. Jauh. Dia tak perlu rusing. Dia kata, ini demokrasi masa kini. Bukan demokrasi 2/3 lagi. Jadi tak perlu rusing. Sebenarnya rakyat Malaysia tak perlu rusing kerana majoriti yang didapati oleh Barisan Nasional itu majoriti yang besar. 143 tolak 89. Bukan kecil. Bukan macam Australia. Kata hang parlimen tu macam Australia. Kita ni begini. Tak ada masalah sebenarnya. Jadi tak perlu takut sangat. Jadi cuma ditakut-takutkan oleh pembangkang untuk kita rasa tidak stabil, yang sebenarnya kita stabil. Okey. Tidak ada untung, tidak ada untung. Namun sebenarnya tak perlu khawatir bagi warga Kuala Besut sendiri dan dipersetujui oleh wanita bahagian Besut. Jadi saudara, kita berhenti rehat seketika dan kembali sekali lagi selepas ini. Baik, terima kasih sekali lagi kerana terus bersama dialog secara langsung dari Jertih Terengganu, dan pastinya ada lagi soalan susulan daripada rakan-rakan kita, daripada penonton-penonton yang bersama di sini. Jadi silakan untuk soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri. Nama siapa, Kak? Saya Cikgu Nuraini Muhammad. Cikgu, okey, silakan Cikgu. Soalan saya kepada Datuk Seri ialah, biasanya apabila berlaku pertukaran menteri, terutama menteri pendidikan, akan berlaku perubahan dasar. Jadi kita nampak yang pertama dilakukan oleh Datuk ialah menukar Kementerian Pelajaran kepada Menteri Pendidikan. Jadi apa rasional di sebalik pertukaran tersebut? Terima kasih Datuk Seri. Baik, terima kasih juga. Silakan Datuk. Yang tukar tu menteri. Saya menteri dua. Jadi kena tanya yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri. Tapi memang rasionalnya pendidikanlah cara kita mendidik, bukan hanya pelajaran. Ada rasionalnya sebenarnya. Dan insyaAllah tidak ada perubahan, kerana yang bos nombor 1 tu ada sana lagi. Yang ni nombor 2, yang ada di sini yang nombor 2. Dan kita lihat memang kita sudah ada plan pembangunan pendidikan negara. Yang mana sudah ada jelas inisiatif yang nak dilaksanakan dan juga sasaran-sasaran. Jadi insya-Allah pada kali ini tidak ada perubahan polisi besar. Jadi dua polisi utama yang ada, baik daripada Kementerian Pengajian Tinggi dahulu, plan strategiknya, dan kemudian dengan plan pembangunan pendidikan yang ada. Jadi bagaimana dari segi penambahbaikan, akan ada penambahbaikan kepada dua plan utama ini atau diteruskan dengan plan yang terdahulu? Dia akan diselaraskan. Itu yang hebatnya, dia akan diselaraskan. Kalau kita lihat sendiri ada di bahagian sekolah ada college vocational. Yang juga cakap pasal pendidikan vocational. Di pendidikan tingginya ada politeknik dan ada college community. Ia bila digabungkan ia menjadi cantik. Jadi ada katalah di pendidikan tingginya ada perguruan. Di sekolah ada juga IPG. Diselaraskan juga. Jadi kehebatannya apabila dapat diselaraskan dengan baik. Jadi inilah keuntungan dan plan strategi pendidikan tinggi akan digabungkan, diselaraskan dengan plan pembangunan pendidikan negara yang akan dia pembangunannya akan tidak ada teranjak, tidak ada berbeza-beza. Inilah sebab saya kata saya berpendapat mengapa
Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Pendidikan menggabungkan kedua-dua kementerian tersebut. Okey, baik Cikgu Nuraini, kira itulah jawapan yang diberikan. Okey, jadi kita kembali juga Datuk Seri mengenai apa yang berlaku di Kuala Besut pilihan raya yang akan diadakan pada 24 hari bulan ini. Jadi usaha ataupun kempen jalankan adalah pada bulan Ramadan dan cukup berbeza dengan apa yang berlaku pada PRU 13 yang lalu. Jadi pendekatan yang diguna pakai sendiri oleh Kerajaan Malaysia Nasional, bagaimana Datuk Seri? Pendekatannya lebih bergerak rumah ke rumah, lebih kepada kawasan sekitar, tidak banyak perkara yang besar. Kalau dahulunya setiap malam ada ceramah besar, sekarang ni tak sempat ceramah besar kerana kita lepas tarawih, tarawih dah 10.30. Orang kalau nak bergerak dengan ceramah pun pukul 11, pukul 12 dah habis dah. Jadi kita tak nampak ceramah-ceramah besar berlaku. Bila tidak banyak ceramah-ceramah besar berlaku, tidak banyak sangatlah kepanasannya. Jadi bila kurang kepanasannya, kita insya-Allah bagus juga berlaku dalam bulan Ramadan. Orang pun dah kata la'allakum tattaqun, dia rasa lebih takwa sikit. Jadi berkata yang lebih-lebih tu pun walaupun ada fitnah tu ada, tapi dia kata pun dia teringat, aku ni bulan Ramadan ni takwa sikit. Dia kurang sikit. Dia kata lebih-lebih dia akan kepala turun sikit. Okey. Jadi dalam PRU yang lalu juga, dalam PRU 13, SPR sendiri telah pun memperkenalkan beberapa penambahbaikan, dan untuk PRK ini juga SPR telah pun memperkenalkan satu lagi di mana penggunaan dawat kekal itu digunakan dicelup, jari telunjuk tangan kiri akan dicelup. Jadi adakah dari segi penerangan untuk mungkin jentera Barisan Nasional Kuala Besut sendiri, adakah itu telah pun disempurnakan? Dan kalau tak silap saya, esok sendiri SPR akan menunjukkan ada taklimat mengenai penggunaan dawat secara mencelup itu sendiri, Datuk. Ya, cuma kita akan bincang dengan SPR supaya proses pencelupan itu berlaku selepas mengundi. Okey. Kalau dahulunya kita letak dawat sebelum mengundi. Jadi yang terlebih dawat tu dia kadang-kadang merosakkan kertas undi. Jadi kalau proses pencelupan itu diadakan selepas mengundi, ia mempercepatkan lagi proses pengundian sebenarnya. Dan tidak akan merosakkan kertas undi. Jadi kita sedang bincang dengan SPR, jika proses itu boleh dilaksanakan selepas mengundi. Jadi adakah cadangan itu diterima? Dalam proses perbincangan dengan mereka. Okey, baik, kita ada seorang pemanggil di talian ya. Okey, sebentar lagi. Jadi kita nantikan antara panggilan-panggilan. Jadi dalam pada itu juga SPR sebelum ini ada mengeluarkan kenyataan bahawa kedudukan kalau di Terengganu ya, sekarang ni dulu 17-15. Jadi sekarang yang dikhawatiri adalah 16-16. Jadi kedudukan yang dicadangkan baik di Parlimen maupun DUN, sepatutnya kedudukan itu adalah ganjil, bukan genap. Apa komen Datuk Seri sendiri? Boleh juga tambah satu DUN lagi lah. Jadi persepadanan semula. Ya kena kalau pernah tambah satu DUN lagi, persepadanan semula. Kalau tak nak satu DUN lagi, tambah 3 atau tambah 5. Supaya angkanya tetap ganjil. Okey, jadi bagi Datuk Seri bersetuju kalau itu adalah sokong. Okey. Baik, mungkin ada soalan-soalan tambahan yang lain, silakan daripada golongan muda. Belum ada. Jadi dengan 55% golongan pengundi-pengundi muda. Jadi pendekatan mereka agak berbeza. Kalau dulu dengan pendekatan menggunakan ruang cyber. Jadi pendekatan untuk 55% golongan muda daripada 17,000 pengundi. Bagaimana pendekatan Datuk Seri? Dan yang nombor satunya ialah calon-calon muda. Okey. Itu hebat, jangan calon tua. Itu dah hebat dah, kehebatan dah dilaksanakan. Dan memang kita menggunakan social media lebih pada kali ini untuk supaya mereka kita dapat berkomunikasi dengan golongan muda dengan lebih berkesan lagi. Tapi tak lupa mengatakan tapi orang muda ni pun orang muda kampung sebenarnya. Dia lain daripada orang muda bandar. Jadi kita masih lagi menggunakan sistem konvensional. Di samping kita pastikan juga sistem social media sosial itu dipertingkatkan dalam pilihan raya ini. Okey, baik Datuk Seri, kita ada seorang pemanggil dari Melaka. Hello. Hello, siapa di talian? Kasim Selamat. Siapa? Kasim Selamat. Kasim Selamat. Ya. Okey, silakan Cik Kasim, ringkas dan padat soalannya. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bermasa, saya cuma nak ucapkan tahniah sama Sabah kepada Datuk Seri. Sebab apa saya terbaca dalam web Datuk Seri punya kelulusan Kuantan Calang. Daripada Jordan ada, daripada Amerika ada, daripada Australia ada. Jadi saya cuba nak ucapkan Sabah kepada Datuk Seri memajukan negeri Terengganu betul
sebagai menteri besar mula-mula dulu. Itu saja Datuk Seri nak ucapkan. Okey, baik, terima kasih. Jadi itulah dia antara kepentingan pendidikan itu sendiri, dan itu juga yang akan ditekankan. Dan pendidikan telah pun dinyatakan bahawa Majlis Perjalanan untuk Pembukaan Sekolah, dan kita lihat pelbagai program pemberian laptop percuma. Adakah ini akan diteruskan dalam usaha untuk memangkinkan lagi pembangunan modal insan di Terengganu? Memang itu janji kerajaan. Aku kerajaan dan pilihan yang lalu. Saya tak sebut tadi bila kita mengadakan program Brain B dengan USM. Dia diadakan sekolah. Satu sekolah yang telah dipilih sekolah menengah kebangsaan Kuala Besut. Dan pelajar-pelajar ini akan secara terus dapat mempelajari tentang otak, ciri-ciri otak dan pemikiran aras tinggi dengan profesor-profesor di universiti yang hebat. Yang belah otak ni, bukan belah katak dan belah otak. Jadi kehebatan itu terserlah bila wujudnya kementerian dan wujudnya kementerian baru dan penggabungan dua kementerian ini. Okey, jadi ada yang minta saya mengajukan soalan mengenai pelancongan daripada rakan Facebook kita di sini yang nyatakan bahawa dari segi infrastruktur di Pulau Perhentian itu sendiri, dari segi kemudahan mesin ATM, jadi ini adalah perlu untuk di kalangan pelancong. Jadi bagaimana untuk penambahbaikan? Ini terletak dalam kawasan Besut itu sendiri, Datuk Seri. Okey, itu kita boleh majukan kepada pihak-pihak bank-bank untuk mengatakan agar mereka melaksanakan mesin ATM. Tapi sebenarnya orang lihat apa yang sekarang ini. Mereka tidaklah apa yang terdahulu. Kalau dahulu antara permohonan yang tinggi ialah tidak cukup jeti. Kerajaan telah belanja berjuta-juta ringgit untuk wujudkan jeti di Pasir Panjang, di perkampungan nelayan, 3-4 jeti yang dengan perbelanjaan juta-juta ringgit. Sebenarnya, jadi memanglah bagi seorang pelancong mereka mahu perkhidmatan yang lebih baik. Dan insya-Allah itu kerja kerajaan yang konsing. Itu kerja kerajaan, itu kerja ahli parlimen. Saya ahli parlimen Malaysia, insya-Allah kita pastikan kemudahan-kemudahan yang boleh diberi kepada rakyat kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Okey, jadi kita ada pemanggil lagi di talian. Okey, belum lagi. Ada. Okey, hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Siapa di talian? Nordin. Encik Nordin. Silakan Encik Nordin. Pandangan ataupun soalan, silakan. Ringkas dan padat. Agak kurang jelas sedikit Encik Nordin. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Saya ucapkan tahniah kepada Datuk Seri dan pelantikan Menteri Pendidikan 2. Okey. Tadi ada pengurusi tanya Datuk Seri pasal adakah rasuah politik di Kuala Besut. Kurang jelas. Tadi ada pengurusi tanya Datuk Seri berkenaan dengan kemudahan-kemudahan di Kuala Besut. Adakah rasuah? Ya. Ini saya nak bagi pandangan. Ya, silakan. Sebenarnya apa yang kerajaan Malaysia Negara buat yang Datuk Seri bahawa semua kemudahan-kemudahan di Kuala Besut adalah untuk kemudahan penduduk Kuala Besut sendiri, bukan kata itu rasuah, tapi untuk kemudahan dia orang. Jadi kita nak harap pada kerajaan lain dapat buat, bukan senang untuk memuaskan negara dan negeri ini. Jadi kita tengok Datuk Seri seperti orang yang banyak pendidikan. Jadi dia tahu apa yang kemudahan untuk orang Kuala Besut ni. Jadi rakyat Besut dia mesti faham, bukan rasuah, tapi ini adalah kemudahan dan keperluan bagi penduduk Kuala Besut. Itu saja. So saya ucapkan tahniah kepada Datuk Seri malam ni. Baik, terima kasih Encik Nordin. Mungkin ada pandangan malas Datuk Seri. Baguslah, tak apalah saya jawab dulu, jawablah. Baguslah kalau macam ni ramai rakyat Malaysia kita amat tenteram. Baguslah pasal ni bulan puasa. Bulan puasa ni saya kata ketakuannya tinggi. La'allakum tattaqun, ketakuannya tinggi. Kita lihat mereka yang bersyukur. Kalau macam inilah, ini sebab tu kita kembalikan mata pelajaran sejarah ke sekolah-sekolah. Pastikan dia menjadi satu mata pelajaran wajib agar kita tahu sebenarnya bagaimana susahnya mereka-mereka terdahulu membangunkan, memperjuangkan kemerdekaan, membangun negara yang begini elok. Tengok apa yang berlaku di negara Arab. Tak sudah-sudah. Jadi kesyukuran ini itulah bagus tadi. Baru 5 hari puasa sudah hebat dah. Kalau sebulan puasa, Alhamdulillah hebat. Okey, Datuk Seri, dalam kita mengatakan mengenai pembangunan seperti mana yang dinyatakan oleh Encik Nordin, dan peringkat awal tadi juga kita telah menyatakan mengenai pembangunan di Terengganu itu sendiri, dan kita melihat aspek pembangunan kerajaan persekutuan di Terengganu, antara yang paling besar adalah ECR. Jadi bagaimana impak ECR sejak diperkenalkan hingga ke hari ini? Kita lihat banyak program-program pelancongan,
program-program pertanian yang telah dilaksanakan, ada beberapa program pelombongan yang dilaksanakan. Ia telah memberi ruang-ruang pekerjaan kepada rakyat Terengganu, dan insya-Allah ada masih lagi dalam perancangan. Apabila ia dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, ia akan memberi impak yang besar kepada pembangunan negeri Terengganu itu sendiri. Okey, jadi itu antara projek ECR yang telah pun diperkenalkan, dan impaknya aspek yang difokuskan adalah dalam bidang pelancongan itu sendiri. Ya. Okey, lain ada soalan yang diberikan untuk diajukan, silakan seterusnya. Belum lagi, masih berfikir-fikir akan soalannya. Okey, silakan. Seorang lagi. Silakan. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hajah Zainul Latif, Yang Berhormat Datuk Seri. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita nak mengembalikan mengembalikan orang-orang muda kita ni percaya kepada kerajaan, sebab kita kata di Besut ni dalam pilihan raya kecil yang 24 hari bulan nanti ni 55%-nya adalah pengundi muda, dan kita lihat pada PRU yang lepas pengundi-pengundi muda ni lah yang merosakkan undi-undi kita, di mana saluran 3 dan saluran 4 kita kalah. Jadi bagaimana cara kita untuk memulihkan supaya orang-orang muda ni kembali kepada kerajaan, menyokong kerajaan. Itu saja. Okey. Silakan. Sebenarnya orang muda ni dia intention bagus. Tapi orang muda ni dia guna media lain. Kita guna RTM, TV3, surat khabar, media konvensional. Orang muda dia buka macam juga cara kita tengok lihat. Cara ni canggih. Pasal orang muda. Buka internet. Internet kita tak gunakan sepenuhnya media sosial. Kita terkebelakang. Dalam kajian saya, kedudukan kerajaan dalam penggunaan media sosial hanya 10% pembangkang. Jadi oleh itu mereka senang diracuni oleh dakwah fitnah-fitnah yang 10 kali lebih hebat daripada apa yang dikemukakan oleh kerajaan. Sebab itulah saya dalam kita kabinet kita bincang, dan juga dalam kementerian kita bincang, pastikan penggunaan media sosial itu dipertingkatkan. Kalau nak sama dengan pembangkang, kurang 10 kali. Dan insya-Allah, sebab yang dibuat oleh kerajaan memang hebat. Kehebatan itu memang terserah. Masalah sekarang ialah masalah persepsi, kerana penggunaan media sosialnya, komunikasinya berbeza. Kita tak menggunakan komunikasi orang muda. InsyaAllah dengan kita mempertingkatkan komunikasi orang muda ini, mereka lihat, Allah, tak orang beritahu pun dia kata, dia tak baca surat khabar. Dia tengok ini, tengok yang blog-blog yang membangkang ni. Jadi insyaAllah dengan peningkatan penggunaan media sosial ini, kita akan melihat orang muda akan kembali untuk mempercayai kerajaan dan bersokongan yang hebat kepada kerajaan. Okey, dan keyakinan yang diberikan pada golongan muda untuk pulang membangun diri tuan sedang dijalankan. Dan okey, soalan yang terakhir saya dapat, silakan yang terakhir. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Amir Rizal bin Muhammad daripada Besut. Assalamualaikum warahmatullahi kepada Datuk Seri. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri di atas lantikan Menteri Pendidikan kedua. Okey. Jadi saya ingin menarik perhatian Datuk Seri tentang hubungan pembangunan ekonomi bukan sahaja di daerah Besut, negeri Terengganu dan seterusnya peringkat kebangsaan, di mana pembangunan ekonomi diterbitkan daripada perkembangan pendidikan, dan saya rasa amat bersesuaian di atas lantikan Datuk Seri sebagai Menteri Pendidikan. Di sini saya ingin menarik perhatian Datuk Seri setelah Datuk Seri sepanjang perbincangan merujuk kepada negara-negara besar yang membangun, dan semestinya pembangunan negara mereka adalah berasaskan pengetahuan, eksploitasi ilmu pengetahuan. Jadi sebagai Menteri Pendidikan, bagaimana Datuk Seri melihat usaha untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan seterusnya mengembangkan unsur-unsur dan nilai-nilai inovasi bukan sahaja di kalangan graduan universiti tetapi juga bermula di bangku sekolah. Itu sahaja. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizal. Silakan Datuk Seri. Ya, kita bulan puasa ni kita rujuk kembali kepada Al-Quran biasanya. Ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat Iqra' itu mengatakan betapa pentingnya pendidikan dalam pembangunan sesebuah negara. Dalam nak berniaga pun nak kena pandai, nak ada kena ilmu. Jadi memang asas ilmu itu hebat, dan asas ilmu tidak mencukupi.
bukan hanya ilmu itu melebar kita, saya katakan dalam konteks multidisipliner, tapi ilmu itu juga perlu berbeza kerana ilmu yang kita pelajar semalam mungkin sudah tidak relevan keesokan harinya. Jadi itu timbulnya konsep yang katakan yang sudah ada dalam sistem pendidikan sekarang ini, dalam perancangan pendidikan negara, iaitu berfikiran aras tinggi. Jadi macam mana kita boleh memastikan pelajar-pelajar kita lebih inovatif dan kreatif dalam melaksanakan apa juga yang sedang dilaksanakannya. Dan saya kata dalam konteks ijtihadik, dalam konsep ulul albab tadi, kita gabungkan ilmunya, kita melebarkannya agar ianya multidisciplinary, dan kita pastikan ianya sentiasa diubah, sentiasa ditambah baik dengan konsep-konsep inovatif dan kreativiti. InsyaAllah kita akan melahirkan sebuah negara yang saya katakan tadi, sebuah negara yang hebat di dunia. Okey, dengan berdasarkan 3 profil yang Datuk miliki sebagai Menteri Pendidikan 2, sebagai Ahli Parlimen Besut dan juga sebagai Timbalan Pengarah PRK Kuala Besut, 24 hari bulan Julai ini adalah tarikh penting. Harapan Datuk Seri kepada 17,000 pengundi di luar sana, dan sama-sama kita nantikan keputusannya. Mungkin sedikit Datuk Seri. InsyaAllah saya katakan dengan menampilkan seorang calon yang muda, yang berpendidikan, yang juga berakhlak, dan juga jentera-jentera yang baik dengan kerajaan yang baik, insyaAllah kita akan bukan hanya menang pilihan raya di Kuala Besut, pilihan kecil di Kuala Besut ini, insyaAllah kita akan meningkat majoriti ke tangga 4,000 majoriti, meningkat daripada yang dahulu, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, apapun terima kasih Datuk Seri kerana bersama dialog pada malam ini. Dan terima kasih juga kerana membenarkan dialog bermukim di sini, dan pada hari Jumaat ini Lions Cup sekali lagi akan bermukim di tempat yang sama, insyaAllah pada pukul 9 malam. Jadi jangan ke mana. Terima kasih daripada saya kepada anda semua yang berada.